Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya nak kongsi satu teknik yang kita boleh guna kalau kita sedang membuat pelaburan jangka masa panjang ataupun long term investment. Teknik ni nama dia ringgit cost averaging. Ataupun kalau orang putih dia panggil dollar cost averaging lah. Kita dekat Malaysia kita guna ringgit cost averaging. Saya katakan teknik ni dia boleh sesuai digunakan untuk pelaburan jangka masa panjang. Tapi mungkin ada yang boleh argue yang kata untuk pelaburan jangka masa pendek ataupun short term trading pun boleh je nak guna kan. Saya rasa tak perlu bahas tentang itulah. Jadi sesiapa nak guna untuk short term trading pun silakan. Okey, walaupun sebenarnya untuk short term trading dia ada teknik-teknik yang lebih sesuai kan untuk macam bila nak masuk, bila nak buy, bila nak sell kan, bergantung kepada beberapa indikator macam moving average lah kan, Bollinger Band ataupun Kapner Channel dan sebagainya lah. Okey. Tapi apa salahnya untuk short term trader nak gunakan ringgit cost averaging? Silakan tak ada siapa marah lah Alright. Okey, jom kita start. Katalah pada bulan Januari kita mulakan pelaburan dengan RM1,000 dan pada masa itu katalah market price per unit adalah 25 sen. Okey, daripada situ kita akan dapat 4,000 unit. So berapa yang kita invest, sama ada initial ataupun additional investment, darab dengan market price per unit, kita dapatlah total unit. Okey, 4,000 unit. Okey, so untuk permulaan kita adalah 4,000 unit dan pada masa tu harga price per unit yang pada kita samalah dengan harga market iaitu 25 sen dan value yang kita ada daripada 4,000 unit yang berharga 25 sen per unit ni, value dia adalah RM1,000. So samalah Okey, so untuk bulan pertama realized profit adalah 0%. Okey. Kemudian katalah bulan kedua bila kita amalkan ringgit cost averaging, kita kata kita nak invest sebanyak RM100 setiap bulan. Disiplin, setiap bulan kita masuk RM100. Okey, tanpa kita perlu timing bulan tu harga naik ke harga turun. Itu ringgit cost averaging kan. Kita tak perlu timing, kita top up fixed amount, fixed period. Okey, so kita dah total investment kita adalah RM1,100. Okey, katalah market price bulan Februari tu tinggi sikit lah daripada bulan yang pertama, iaitu katalah 26 sen kan. Bila 26 sen kita top up dengan harga RM100, kita dapat additional number of unit sebanyak 384 unit. Jadi berapa total unit yang kita ada? Dia tambahlah kan, yang asal kita ada 4,000 tambah dengan 384 unit. So sekarang pada kita ada 4,384 unit. Okey, daripada sini dia dah start averagekan price per unit yang kita ada. Macam mana dia averagekan? So kita kan ada number of unit additional ni dengan harga terkini. Masa yang sama kita ada number of unit yang lepas dengan harga per unit yang lepas kan. Daripada sini dia averagekan. So dia averagekan daripada 4,384 unit yang kita ada, harga seunit kita adalah 2,509 sen. Okey. So berapa value yang kita ada pada pegangan kita? Dia bergantung pada market price terkini. Okey. Jadi sekarang kita ada 4,384 daripada market price yang terkini 26 sen. So value pada kita adalah RM1,140. So kalau compare dengan kita punya total investment RM1,100, masa ni kita tengah untung 4% bersama RM40. Okay, kemudian bulan ketiga kita maintain lagi untuk invest RM100. Okay, kita invest lagi RM100. So sekarang total investment kita adalah RM1,200. Kemudian harga market seunit pada bulan Mac tu dia mula drop tau. Okay, katalah dia drop, dia jadi 24 sen kan. Alright. So berapa total unit yang kita ada daripada harga unit semasa, harga market semasa ni, dengan investment sebanyak RM100 kita dapat top up 416 unit. Okay. So berapa total unit yang kita ada? Tambahlah semua 4,000 campur 384 campur 416. So kita ada 4,801 unit. Dan kat sini dia dah start average down. Dia averagekan lagi. Dan kenapa saya sebut average down? Sebab harga price per unit market sekarang adalah lebih rendah daripada yang kita mulakan pada awal-awal investment, iaitu 25 sen kan. Jadi dia averagekan ini dengan ini dengan ini, dia averagekan. So harga per unit yang kita ada sekarang adalah 2,499 sen daripada 4,801 sen kan. Macam tu. Jadi berapa new value yang kita ada? Cara nak kira dia adalah berapa unit yang kita ada sekarang darab dengan harga market terkini kan. Bila darab dengan harga market,
value yang kita ada sekarang daripada unit yang kita ada adalah sebanyak RM1,152. Masa ni nampak tak value yang kita ada pada kita tu adalah kurang daripada total investment kita. Sebab tu masa ni kita dah start rugi dah, negatif 4%, RM48. Okey, macam mana ni sekarang, nak teruskan investment ke, nak stop, nak cut loss ke, macam mana? Okey, jadi beza long term investment dengan short term investment ni, dia tak ada istilah cut loss. Dia maksudnya dia semakin harga tu jatuh ke, naik ke, jatuh ke, dia tak ada timing the market. Tapi dia amalkan ringgit cost averaging dengan keep on top up sahaja, tanpa mengambil kira short term volatility. Okay, so katalah bulan April, kita jadikan cerita ni, bulan April harga masih drop lagi, dia jadi 21 sen kan, harga market jadi 21 sen. Tapi sebab kita amalkan ringgit cost averaging, kita top up lagi RM100. So berapa total unit yang kita dapat tambah? So sebanyak 476 unit. So berapa total unit kita ada? Tambah semua ni, so kita ada 5,277 unit. So berapa kita punya price per unit yang terkini? So dia akan average down kan lagi, sebab harga yang paling terkini kan rendah lagi kan. Jadi nampak tak, daripada 25 sen seunit naik sekejap hari tu, tapi lepas tu sebab harga market turun, kita beli lagi, nampak dia average down kan lagi, daripada 2499 sen jadi 2463 sen. Dan masa ni berapa kita nak tahu value kita adalah berapa unit yang kita ada darab dengan harga market semasa. Jadi value kita yang daripada total unit ni, value kita adalah RM1,108. Alamak, lagi rendah daripada berapa yang kita invest, RM1,300 kan. Sebab tu sekarang kita tengah berada dalam keadaan rugi. Kita punya unrealized loss kita adalah 15%. Okey, tak apa, kita pun teruskan cerita ni. Katalah berterusan, harga pun drop jadi 18 sen. Okey, top up lagi 100. Harga drop lagi jadi 15 sen, top up lagi 100. Okey, dan semakin kita top up, semakin bertambah kita punya kerugian kan. Okey, tak apa, itulah yang dinamakan long term investment. Kita tak nak keuntungan dalam masa yang singkat, kita nak dalam long run. Okey, apabila harga market tu dah stabil kan, ataupun dia dah retrace dekat sampai tahap yang dia dah nak retrace sampai situ, dia akan mula rebound. Okey, dia pun mula rebound. Bila rebound tu, kita tak timing tau, market yang rebound sendiri, dan kita tak tahu bila dia akan rebound. Tapi untuk nak mudahkan cerita ni, dia bulan Julai dia rebound lah, dia naik balik jadi 19 sen, slow dia naik, kita pun top up. Okey, dia naik lagi jadi 22 sen. Apa kata nak seronok, kita kata harga market ni naik sampai harga yang mula-mula kita buat investment 25 sen. Kita tengok apa jadi pada pelaburan kita kan. Daripada 25 sen naik kejap, turun, naik balik sampai harga yang pertama kita buat investment. Apa jadi pada kita punya value kita? Okey, so kita dah tambah semua total unit kita 7,880 unit. Dia tambah semua unit yang kita ada ni. Okey, nampak tak kita punya price per unit pada kita berkurang daripada mula-mula kita invest 25 sen, 2500 sen, sampailah turun jadi 2284 sen. Okey. Bila kita nak tahu apa value kita, value total unit kita ni adalah berapa banyak unit kita ada darab dengan harga market semasa, iaitu 25 sen masa bulan September ni kan. Jadi kita punya pegangan kita, value kita adalah sebanyak 1,970. Compared kepada total investment kita adalah RM1,800. So kita dah untung 9%. Bila harga market yang asal kembali, kan, dari asal 25 sen jatuh naik balik sampai 25 sen, kita untung 9%. Nampak, ini baru dia balik pada harga asal. Apatah lagi kalau dia naik dan naik sampai jadi, katalah dia naik lagi jadi 30 sen, lepas tu dia naik jadi 40 sen, kita tengok dia naik sampai jadi double iaitu 50 sen kan. Dia double daripada 25 sen sampai jadi 50 sen. Kita pun keep on top up RM100, RM100. Okey. Jadi bila harga market tu, yang harga price per unit tu daripada 25 sen jadi 50 sen, double, kita bukannya untung 100%, tapi kita untung 106%, lebih sikit. Kan logik macam tak logik kan, tapi kalau ikut matematik, sebab kita dah average down kan price per unit pegangan kita, sebab tu kita dapat untung lebih sikit daripada kalau kita biarkan sahaja market tu bergerak kan, tapi kita tak buat apa-apa. Maksudnya katalah kita tak top up langsung, kita dah mulakan investment RM1,000,
Lepas tu kita tak nak top up, kita biar je sebab kita takut harga market berkurang, kita tak nak top up. Kita biar je, kononnya nak tunggu sampai dia naik sendiri baru kita lega kan. Tapi apa jadi kalau kita tak top up langsung, kita hanya untung 100% daripada 25 sen, betul tak? Naik 50 sen, memang untung 100% lah. Untung 100% kan. Jadi untung 100% daripada total kita punya unit hanya 4,000 unit kan, sebab kita tak top up apa-apa. Jadi kita cuma untung RM1,000. Sebab 100% daripada RM2,000, so RM1,000. Tapi kalau kita disiplinkan diri dengan top up minimum amount 100 kan, dengan keadaan market yang sama, dahlah kita untung sebanyak 106%, lebih daripada 100%. Dan ini adalah daripada new value yang terbaru sebab kita tambah bilangan unit kita setiap bulan kan. Jadi kita untung RM2,232 compared to yang tadi tu kita hanya untung RM1,000. Jadi inilah kebaikan ringgit cost averaging untuk pelabur-pelaburnya ke masa panjang kat luar sana. Jadi saya harap video saya ni boleh bantulah pada siapa yang kat luar sana yang dia long term investor tapi dia takut dengan keadaan market semasa, terutama sekarang kan, dalam isu semasa sekarang menyebabkan harga market jatuh. Jadi dia tengok portfolio dia negatif. Jadi kadang-kadang dia takut nak top up lagi sebab dia tak faham macam mana ringgit cost averaging, ataupun bukan dia faham ringgit cost averaging tu boleh bantu dia average down kan, tapi macam mana dia jadi average down kan, ini matematik dia ada kat sini. Jadi pesanan saya untuk yang long term trader, ketepikan emosi, jangan takut pada sentimen-sentimen terkini, disiplinkan diri untuk top up tanpa perlu timing. Jangan tunggu market paling down lah nanti baru nak top up banyak sekaligus, sebab tak ada siapa tahu bila pergerakan harga tu akan rebound, tak ada siapa tahu. Jadi kita keep on je, disiplinkan diri, top up dan kita akan tengok hasilnya pada jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek. Okay.